Hai. Baca tu. Okey. Malas cikgu nak tunjuk muka kan. So cikgu buat gambar ni. Hai anak-anak PPU yang pasti lulus. Okey, so hari ni cikgu nak bagi video untuk Maths Online Class with Teacher Irma. Okey. Jarang orang cikgu suruh panggil teacher ni. Biasa cikgu je. Sajalah nak kelainan sikit dengan you all kan. Alright. So, untuk hari ni, okay, back pada basic. Apa yang cikgu nak kamu belajar hari ni? Nak tak nak, you all dah kena belajar. Dah sem baru kan? Azam baru. Terbang-terbang dah ke atas you. Okay. Sekarang ni, ni yang cikgu nak kamu belajar ya. Kamu baca yang atas ni. Kamu tahu sudah kan? Kamu ada berapa bab sem ni? Kamu ada 4 bab. Okey, bab yang pertama kebarangkalian, yang kedua trigonometri, yang ketiga sudut dongak dan sudut tunduk, dan yang keempat garis dan sata dalam 3 dimensi. Ada 4 bab. Tapi jangan risaulah yang lain-lain tu nanti kita belajar. Okey. Untuk yang kali ni minggu pertama mulanya esok cikgu akan ajar bab kebarangkalian dulu. Okey, kebarangkalian ni senang je. Percayalah cikgu, senang je. Okey, janji kamu dengar betul-betul apa yang cikgu nak ajar, okey? Okey, first untuk yang kali ni punya video, 2 benda je cikgu nak kamu tahu. Okey, first kali cikgu nak cerita kebarangkalian. Kamu pernah dengar kan pasal kebarangkalian? Tak pernah? Kalau macam tu mungkin kamu pernah dengar kalau orang cakap agak-agak hari ni hujan ke tak? So kebarangkalian ni adalah satu benda yang kita tak pasti terjadi atau tidak. Dan boleh jadi juga kita pasti ia berlaku. Tapi benda tu belum berlaku. Contoh, kalau kamu pergi sekolah, ada kemungkinan, kalau yang duduk luar lah, ada kemungkinan pergi sekolah naik motor, ada kemungkinan pergi sekolah naik kereta, bergantung kepada situasi kan. So dekat situ kita nampak ada 2 kemungkinan yang kita boleh lihat. Tak apalah, kalau blur lagi kita tengok pada contoh nanti ya. Okey, sekarang ni untuk hari ni itu secara rawak lah kebarangkalian. Okey, untuk hari ni cikgu nak kamu tahu 2 benda. 2 je, sikit je, 2 je, tak banyak, berdua je. Yang pertama menyenaraikan sampel, yang kedua tulis bilangan sampel. Pertama, senarai. Tahu kan macam mana nak buat senarai? Kalau mak minta beli barang, pergi pasar beli barang, mesti minta dengan mak. Mak mana senarai barang nak pergi beli? Kan? So macam tu dia juga. Dia ada pattern dia sendiri untuk tulis senarai sampel. Apa sampel ni cikgu? Sabar, nanti cikgu cerita. Okey, menulis bilangan sampel. Tulis bilangan. Bilang tahu kan? Reti membilang kan? Kalau hampa tak reti membilang, pergi masuk balik kelas tahun 1 no. Okey. So, yang pertama cikgu nak kamu pandai senarai, yang kedua cikgu nak kamu tahu nak tulis bilangan sampel. Dua-dua ni cerita pasal sampel. Jadi kita nak ceritalah sikit pasal sampel ni. Okey, apa maksud sampel? Alright. Kita pergi kepada contoh. Kalau kita tengok dekat sini, kalau kita tengok dekat sini ada contoh 1. Maksudnya lebih daripada 1 dah cikgu bagi contoh ni kan. Okey, contoh 1 dia kata, ini cikgu ringkaskan sajalah. Sampel apabila sebiji dadu adil di lambung. Maksudnya dekat sini cikgu nak ada 2. Yang pertama, cikgu nak senaraikan sampel. Okey, situasi dia sebiji dadu adil di lambung. Kenapa cikgu tulis dadu adil? Ada dadu tak adil ke? Ada. Pernah tengok cerita P.Ramlee tak? Berjalan lapuk tu. Yang dia tipu orang tu, yang dia semua letak nombor yang sama. Itu dadu tak adil lah. Kalau dadu adil ni macam mana? Dadu adil ni yang biasa kita jumpa lah. Main dam ular tu kan. Terlambung kat dadu tu ada nombor apa? Nombor 1, 2, 3, 4, 5 sampai nombor
6. Tak pernah lagi lah cikgu jumpa lebih daripada nombor 6. Okay, so sekarang ni kita nak senaraikan sampel untuk sebiji dadu adil. So kita tahu kan, kalau kita lambung dadu, sebiji dadu, nombor berapa yang kita selalu dapat? Dah tahu kan? Dah dapat kan? So semua kemungkinan nombor yang kita dapat tu dipanggil sebagai sampel. Semua. Sampel ni semua. So macam mana nak tulis dia? Bila dia minta senaraikan sampel, kita tulis S sama dengan lepas tu kita ada kurungan. Kurungan kita lekuk macam tu. Nampak? Kita cuba tulis. Okay. Yang pertama, kita mungkin dapat nombor 1 dadu. 1, 2. Setiap kemungkinan tu kita letak koma. Atau 3. Mungkinan juga kita dapat nombor 4. Mungkin juga kita dapat nombor 5. Mungkin juga kita dapat nombor 6. Ada kemungkinan kita dapat nombor 7? Tidak. Mana ada dadu nombor 7? Okay, ada 6 saja. So, tutuplah kurungan. So, inilah jawapan dia. Bila kita nak senaraikan sampel untuk situasi ini, inilah jawapan dia. Senang je kan? Senang je, tak susah pun. Okey. Dan ingat tak, kita ada 2 objektif. 2 je objektif. Pak jari cikgu. Okey, so yang kedua, objektif kedua, kita nak tulis bilangan. Tahu bilang kan? Okey, macam mana nak tulis bilangan? Kita kena tulis N kurungan S. S ni sebab sampel, bilangan sampel. N ni number. So, bilangan sampel sama dengan, ada berapa ni dalam ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. So, tulislah sini 6. Inilah jawapan dia. Selesai. Senang saja. Buat apa nak susah-susah diri? Benda senang je. Faham kan? Okey, alhamdulillah. So, kita pergi next contoh. Contoh yang kedua, cikgu bagi. Sampel apabila sekeping shilling di lambung. Pernah jumpa shilling kan? Tak pernah jumpa shilling, duduk dalam kotak kot. Okey, alright. So, yang pertama tadi sama juga. Cikgu nak senaraikan sampel. Ini senaraikan sampel. So, caranya tulislah S sama dengan dalam kurungan. Tulis segitu dulu. Lepas tu tengok, situasinya apa ni? Sekeping shilling di lambung. Shilling ada berapa kemungkinan kita dapat kalau kita lambung shilling? Apa kemungkinan yang kita dapat? Yang pertama, kita mungkin dapat gambar. Gambar tu yang ada corak-corak tu lah. Yang kedua, kemungkinan kita dapat angka yang ada nombor tu. So, kita tulislah sebagai G untuk gambar, A untuk angka. Ada 2 kemungkinan saja. Tutup kurungan. Selesai untuk senaraikan sampel. Senang. So, bila ditanya bilangan sampel, bilangan sampel pula N kurungan S sama dengan, ada berapa ni? 1, 2. Selesai. Senang sangatlah. Contoh 3 pula kita pergi. Okey. Laju cikgu kan. Okay, contoh 3. Sampel ni dia jadi. Sampel. Cikgu salah tulis tadi. Sampel apabila Ali memilih satu huruf daripada perkataan kemeja. Okey. So, macam mana cikgu pelik pula, lain ni tak lambung-lambung. Okey, sekarang ni Ali nak pilih satu je huruf daripada perkataan kemeja. So, sama juga lah kita nak senaraikan sampel. Senaraikan sampel. Yang pertama kita nak senaraikan sampel. So, kita tulislah S sama dengan, kita nak pilih, Ali ni nak pilih satu je huruf daripada perkataan kemeja ni. Gerak lah. Daripada perkataan kemeja ni. Jadi, kemungkinan dia pilih huruf K. Kemungkinan dia pilih huruf I. Kemungkinan dia pilih huruf M. Kemungkinan dia pilih huruf I balik. Kemungkinan dia pilih huruf J. Kemungkinan dia pilih huruf A. Ada lagi kemungkinan lain? Tak ada. Cukuplah ada 6 ni. So, tutuplah kurungan. Macam tu je. Rupa tu je. Hampa kena tulis. Senang sangat-sangat.
Okey. So yang kedua, bila cikgu minta bilangan sampel. Okey, kalau nak minta dia soalan minta bilangan sampel, macam mana tulis? Macam biasa. Sampel maksudnya bilangan n number of sample. S sampel. So ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tulislah 6. Selesai. Ya Allah, senangnya cikgu. Okey, kita pergi tengok contoh lagi. Last contoh. Sana. Last contoh ni sebab sekejap lagi cikgu nak suruh, sekejap lagi cikgu nak suruh kamu buat. Nanti kamu tak tahu ni cikgu nak buat macam mana. Okey, tengok ni. Okey, cikgu bagi dah tunjuk. Sekejap lagi cikgu akan suruh kamu buat yang lain. Yang ni cikgu nak tunjuk. Sebab ni yang lain daripada lain sikit. Soalan D ni. Soalan D cikgu tunjuk siap-siap. Dia kata diberi set S sama dengan kurungan X ialah integer positif. Pernah dengar integer tak? Tak pernah. Integer ni nombor yang tak ada perpuluhan. Itu dipanggil integer. Kalau integer positif, nombor positif lah. Contoh 5, 6, 7, 2, 1, 4, 10, 100, 1000. Itu semua integer. Tapi kalau 5.5, itu bukan integer. Kalau 5/2, itu bukan integer. Kalau 0.8, itu bukan integer. Okay, kalau negatif 2, itu integer. Integer juga, integer negatif. Sekarang dia cerita pasal integer positif. Okay, dia kata X tu adalah integer positif. Di mana nilai X tu ialah kabur-kabur dah cikgu. Punya ni. Okey, nilai X tu ialah di antara lebih besar daripada 5 tapi lebih kecil daripada 11. So, dia kata senaraikan semua unsur dalam ruang sampel. Semua nombor yang ada dalam ni lah. Okey, so kita tulislah S sama dengan kurungan. Ini kan dia bagikan kat mana nombor? Kat sini kan. So kat sini ni tengoklah. Dia kata X tu ialah integer positif. Antara nombor hingga 5 hingga 11 semua positif kan. So kita ambil lah. Ini ada timbul sama dengan. So 5 tu termasuk start dengan 5 sampai 11. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Boleh ke tulis 12? Tak boleh. Sebab dia kata sampai 11 sahaja. So tutuplah kurungan. Ini je jawapan dia. Senang sangat. Ya Allah, senang betul. Okay, next. Last. Apa benda ni? Okay, next. Last. Yang ni cikgu nak awak jawab. Okay, sebelum cikgu bagi awak jawab, cikgu tunjuk dulu sikit. Tengok soalan dia. Dia kata tentukan sama ada sesuatu kesudahan adalah kesudahan yang mungkin bagi suatu uji kaji. Apa benda tu cikgu? Tak apa, jangan risau. Tengok sini. Soalan dia. Rajah 1. Ni rajah 1. Sini rajah 1. Menunjukkan papan tanda kempen di sebuah kolej vocational. Jom masuk kolej vocational. Okay. Satu huruf dipilih secara rawak dari papan tanda itu. Dia pilih secara rawak satu huruf daripada sini. Tentukan sama ada peristiwa berikut adalah mungkin atau tidak mungkin berlaku dan tandakan right pada ruangan yang betul. Contoh. Dia cakap, dia pilih satu huruf daripada sini. Okay, so dia nak kamu tanda. Logik ke tidak logik? Benda tu jadi. Senang cerita. Logik ke tak logik? Okay. So yang pertama peristiwa dia. Peristiwa P dia panggil. Kalau dia pilih satu huruf vokal. Huruf vokal kenal? Huruf vokal tu huruf A, E, I, O, U. Ada tak huruf vokal kat sini? Ada. So, mungkin ke tidak mungkin? Mungkin. So, kita tandalah mungkin. Okey. Contoh. Okey, itu yang A cikgu dah bagi contoh. Senang je ni cikgu rasa. Boleh je jawab ni. Okey, cikgu rasa pandai dah you all nak jawab. Okey, so jawab bagi habis. Sekarang ni cikgu nak kamu jawab soalan muka surat ni, muka surat 2 semua dan muka surat 3. Okey. So, selamat menjawab. Thank you.